Siapa kat sini newbies yang baru nak belajar menjahit? Okey, biasanya newbies yang baru nak belajar menjahit ni mesti tertanya-tanya design apa yang mereka sesuai untuk pelajari. So dalam video kali ni Abel akan lukiskan beberapa design yang sangat sesuai untuk newbies start belajar menjahit, dan Abel akan lukiskan beberapa variety, which is semua variety yang Abel akan lukis ni merangkumi ke semua design teknik-teknik dalam pakaian wanita. Okey, first kali kita akan discuss bahagian leher. Variety-variety leher yang ada ialah lapik leher butang hadapan, piping butang hadapan, which is biasanya kita tengok dekat baju kurung berpesak, betul tak? Okey, so bila kita dah belajar lapik leher butang hadapan, piping butang hadapan, design yang ketiga ialah piping butang belakang, and then kita ada design yang keempat, instead of butang belakang kita akan gantikan butang belakang tu dengan zip. Dan normally for newbies dia akan belajar zip biasa dahulu, lepas zip biasa baru dia akan upgrade kepada zip sorok, sebab teknik zip biasa ni lebih mudah sedikit berbanding zip sorok. So you upgrade sedikit demi sedikit skills you. So nampak tak, untuk design leher start with lapik leher butang hadapan, upgrade kepada piping butang hadapan, kepada piping butang belakang. Butang belakang tu ganti dengan zip biasa, and then you ganti dengan zip sorok. Okey, tadi tu kita cakap pasal leher yang biasa. Tapi kalau you nak upgrade skills, misal kata you dah biasa dengan leher biasa, you nak upgrade skills kepada leher yang bercollar, kita ada 3 jenis leher bercollar: cekak musang wanita, kemeja wanita, dan juga kebaya. Which is untuk kemeja dan juga cekak musang, dia slightly different sedikit design dia berbanding cekak musang dan juga kemeja lelaki. Okey, yang itu semua dia akan diajar dalam kelas nanti. Okey, settle dengan variety leher. Sekarang ni kita nak tengok variety bahu. Okey, bahu ni normally dia ada 2 je lah, sama ada bahu biasa atau bahu puff. So bahu puff ni means that dia ada efek kedutan yang tinggi dekat situ, which is yang ini pun dia akan diajar dalam kelas juga. Okey, selepas bahu kita tengok pada variety bukaan hujung tangan. Biasanya untuk baju kurung pesak kita akan padankan dengan bukaan hujung tangan yang biasa, yang normal. Tapi kalau you upgrade kepada baju-baju yang moden, yang itu you boleh varietykan. Contoh, you nak buat hujung tangan tirus. Tapi hujung tangan tirus ni you kena pasang zip dekat hujung tangan supaya mudah untuk kita sensing tangan tu. Misal kata kita nak ambil wuduk ke apa, mudah untuk kita sensing tangan tu sampai ke siku. Tapi kalau you rasa nak pasang zip tu agak complicated sedikit, you boleh varietykan dengan design moden, iaitu kembang hujung tangan. Yang tu masih nampak moden tapi lebih simple lah, dia just kembangkan sahaja hujung tangan. And then next, kita upgrade lagi skills kita dengan pasang getah hujung tangan. So cantik lah, dia macam sweet-sweet macam tu. Okay, getah hujung tangan. Lepas tu you boleh upgrade lagi ke bahagian yang lebih sedikit sukar. Dia macam kesukaran tu dah naik sedikit tahap kesukaran tu, which is you akan belajar cara pasang cuff dekat hujung tangan kemeja. Dan juga you misal kata you nak buat piping. Okay, dalam modul baju tidur, kita ada tunjuk cara nak pasang piping dekat bahagian hujung tangan. Okey, selesai dengan bahagian leher, bahu dan juga tangan. Sekarang ni kita nak belajar tentang cutting baju pula. Okey, kalau kita start dengan kurung berpesak. Kurung pesak ni dia memang straight lah, dia jenis yang traditional kan. So padanan dia adalah variety pada pesak. So pesak tu sama ada you nak buat pesak buluh, gantung, pahang, riau. Yang itu variety untuk pesak. Okey, tapi kalau you nak masuk kepada design yang moden, kita ada cutting yang lebih cantik lagi lah. Contoh macam you nak buat jubah yang loose ataupun tak nak ikut bentuk badan, so you boleh buat straight cut. Okay, straight cut ataupun A-line. Yang itu biasanya orang buat untuk jubah lah. Tapi kalau dalam kelas, even though baju tu baju jubah yang straight cut, kita tetap akan bagi penambahan cara pasang tali dekat pinggang. Contoh macam you nak ada cutting sedikit, you ikat je lah tali tu dekat belakang. Okey, yang itu jubah. Kalau untuk dress, kita akan ajar part bahagian lisu princess cut. Okey, lisu princess cut ni dia punya line princess cut tu sampai bahagian pinggang sahaja, sekadar untuk berikan bentuk dada dekat situ dan juga ada tali dekat belakang. Okey, untuk design dia berbeza dengan princess cut kembang. Kalau princess cut kembang ni, you akan buat line pisah.
Okey, you akan pisahkan bahagian tengah dengan bahagian sisi, which is dia punya garisan tu daripada ketiak tu curve sampai ke lisu tengah pinggang sampai ke hujung baju. So dekat situ you akan dapat efek flowing yang sangat kembang. Okey, berbanding dengan kembang yang biasa. Contoh macam you buat jubah tadi tu, actually daripada design jubah yang straight cut tu, kalau you nak buat kembang, you boleh kembangkan bahagian sisi. Tapi nanti hasil dia untuk baju tu dia akan dapat flowing dekat bahagian sisi sahaja. Tapi berbeza dengan princess cut kembang, kalau you buat princess cut kembang, you akan dapat efek kembang tu pada bahagian sisi baju dan juga tengah baju. So dia punya flowing tu sekata dan lebih cantik. Okay, now perhatikan dekat dress tu kita buat lisu princess cut, which is dia memang akan pisah antara tengah dengan bahagian sisi, tapi sehingga paras pinggang. Tapi dia ada lagi satu istilah iaitu princess cut tipu-tipu. Okay, apa tu princess cut tipu-tipu? Princess cut tipu-tipu ni dia tak asing tau. Daripada tengah badan dengan sisi tu kita tak asing. Kita just cubit sedikit sahaja jahitan daripada ketiak untuk curve princess cut tu sehingga ke lisu pinggang. Okay, so yang itu kita panggil princess cut tipu-tipu. Okay, dia lebih mudah sedikit lah berbanding kalau you nak pisahkan antara tengah dan kiri kanan. Tapi yang itu dia tak akan ada efek kembang, cumanya dia akan ada curve untuk bahagian dada. Okay, next ialah kalau you nak belajar tak nak ada lisu, tak nak ada princess cut, you just boleh buat simple sahaja, tak ada efek tengah-tengah. Tapi kita ada bagi juga penambahan information cara nak pasang butang hadapan khas untuk kemeja dan juga kemeja tu kita masukkan dalam modul baju tidur. So dia ada dua modul lah sekarang ni yang ada butang hadapan baju tidur dan juga cekap musang wanita. And then bila kita dah belajar cara nak pasang butang dekat hadapan tu, okay, butang yang panjang daripada leher ke hujung baju tu, of course kita akan relatekan dia dengan teknik buat kebaya. Okay, so untuk buat kebaya dalam kelas modul kebaya tu kita akan tunjuk cara macam mana you nak ambil kain supaya dekat bahagian tengah tu dia berliku. Okay, perasan tak kalau kita beli kain, kadang-kadang kita akan beli kain yang berkaki ataupun kain yang pada hujung tu ada liku-liku. So dia ada teknik cara nak potong kain, cara nak ambil kain untuk dapatkan liku-liku tu dekat bahagian kelepet kebaya, dekat bahagian tengah dan juga berliku dekat hujung tangan. Okay, selain efek lisu princess cut tipu-tipu ataupun princess cut betul atau you nak letak princess cut kembang, selain tu you boleh belajar juga efek kedutan pada pinggang. Okey, biasanya yang ini dalam modul dress lah. Kalau dalam modul dress you boleh pelbagaikan. Dress ni ialah beza dress dengan jubah-jubah ni daripada atas sampai bawah. Tapi kalau dress you ada potongan bahagian pinggang, which is dekat bahagian pinggang tu you boleh belajar cara nak pasang efek kedutan, efek lipatan atau efek circle piplang. Okey, yang itu dekat bahagian pinggang. So kalau you masuk kelas dress kita ajar kedut dekat bahagian pinggang, dekat bahagian bawah tu kita ajar macam mana you nak buat kiraan 360 darjah. Okey, so flowing dia ada dekat bahagian tengah pinggang dengan bahagian hujung kaki. So which is yang ini you boleh mix and match. Contoh macam you tak nak buat kedut dekat pinggang, you nak tukar kepada piplang 360 darjah starting from pinggang, pun boleh gunakan konsep yang sama. Sebab tu kalau masuk dress ni dia lebih interesting sikit lah. And then ada orang dia suka buat baju abaya, betul tak? So baju abaya, dalam kelas abaya kita ni jubah abaya cardigan, which is kita berikan 2 in 1. Okay, modul jubah abaya tapi dia ada saruk dengan cardigan dekat luar. Okay, so yang Abel lukis sekarang ni adalah cardigan yang kita saruk dekat luar, so you boleh dapat efek bertangga dekat tengah-tengah tu dan kembang hujung tangan. So itu extra effect, okay, yang you boleh letakkan dekat baju. Meanwhile, kalau you masuk kelas baju tidur berpiping, kita akan ajar cara nak pasang piping starting from collar terus ke bahagian butang-butang dekat depan tu, and then piping dekat hujung tangan juga dekat hujung kaki. So baju tidur kita ni bukan baju tidur kosong lah. Okay, you akan belajar cara nak pasang piping dekat bahagian-bahagian tu supaya baju tidur tu nampak lebih menarik. Sekejap, Abel lupa pula nak lukis liku-liku. Okay, efek tambahan dekat bahagian kebaya. So macam tadi Abel terangkan, kebaya kita bukan kebaya yang biasa-biasa tapi kebaya yang berliku, which is you boleh ikuti modul kebaya kita kalau you berminat untuk buat hasilkan kebaya yang plain, kebaya yang berkaki atau kebaya yang berliku. Sebab cara ambil kain atau letakkan pola dekat atas kain tu berbeza sedikit.
Dan you all perasan tak, untuk design-design ni ada design yang perlu dipadankan dengan kain ataupun seluar. Contoh, kalau you masuk modul kurung pesak, kita biasa akan padankan dengan kain kipas tepi, okey, ataupun kain susun tepi. So dalam modul kurung pesak tu kita akan ajar dua contoh atau dua modul untuk bahagian pinggang. Satu untuk full getah yang saruk terus, satu lagi full getah berserta zip dekat tepi. So dua-dua jenis kain tu diajar dalam modul kurung pesak. Ada add-on modul juga, contoh macam pocket CC. Pocket CC tu kita buat pocket biasa dan juga pocket berzip. Contoh macam kalau budak tu nak pakai untuk baju sekolah, biasanya kita akan pasang zip lah supaya barang tak tercicir daripada pocket. So semua tu diajar dalam modul baju kurung pesak. Okay, next kita tengok pada modul baju kurung moden. So dalam baju kurung moden ni, tadi kita dah belajar untuk susun tepi, okey, kain susun tepi. So why not untuk baju kurung moden ni kita padankan dengan kain-kain yang kuncup, okey, sebab bahagian atas tu dah kembang. So kain dekat bawah kena kuncup, tapi bila you nak buat kain yang kuncup, you kena tambah extra effect untuk mudahkan melangkah bila pakai kain tu. Contoh macam you buat kipas belakang, ataupun you buat lisu belakang, atau you tambah godet. Yang itu effect untuk memudahkan kita melangkah. Tapi dalam modul kurung moden kali ni, Abel pilih kain kipas hadapan. Dia lain sedikit lah sebab biasanya kita buat kipas belakang, okey, kali ni kita buat kipas hadapan. So effect dia nampak dekat bahagian hadapan lah, tapi konsep dia masih sama, hanya untuk memudahkan kita melangkah, especially untuk kain-kain yang kuncup. Okey, untuk pinggang kita buat mix getah dan juga pengeras. Kita pasang getah dan pengeras, of course tepi tu kena ada zip. Senang sikit kita nak masuk, okey. So tambahan zip dekat bahagian tepi. So itu adalah design yang kita ajar dalam kelas kurung moden. Okey, untuk kipas ataupun kain susun tepi dah, kain kipas hadapan pun dah. Kali ni untuk kebaya kita padankan dengan pario. Okey, biasanya kalau kita beli pario dekat luar tu, bila kita pakai dia berkepak-kepak, okey, kita nampak kaki dekat bahagian dalam tu. Tapi untuk modul kali ni Abel akan ajar cara kita nak buat pario instant yang bila kita berjalan tak nampak pun kaki dekat bahagian tengah, masih nampak efek kuncup tapi masih juga mudah untuk melangkah. So macam mana nak buat kiraan dia tu, dia akan ajar dalam kelas modul kebaya pario. Okey, settle dengan kain. Sekarang ni kita nak tengok padanan seluar pula. So pergi ke modul kemeja. Untuk modul kemeja, even though dia kemeja tapi kita buat cekak musang, okey, and then ada butang untuk hadapan. Yang itu untuk modul kemeja lah, ada cuff dekat hujung tangan. So seluar dia tu kita pakai seluar full getah dan ada pocket dekat bahagian sisi. Okey, kat bahagian tepi tu kita pasang pocket. Okey, yang itu untuk modul kemeja seluar. Next, untuk modul baju tidur. Baju tidur ni kita buat full getah juga, sebab pelik lah kalau kita pakai baju tidur tapi seluar dia mix kan. Biasanya seluar tidur memang full getah. So padanan seluar dia full getah dan juga ada piping dekat bahagian hujung kaki tu. Kan macam Abel cakap tadi, modul baju tidur kita ni yang extra special sebab kita ada tambahan piping dekat bahagian collar kemeja tu, sehingga ke butang, hujung tangan pun ada piping, hujung kaki pun ada piping juga. Okay, so dah settle dah. Abel dah discuss dengan you all variety dan effect untuk baju-baju wanita, which is bila kita discuss tu, kita boleh classify kan, okay, design-design tu kepada beberapa classes. Okay, contoh sekarang ni Abel tengah tulis untuk kelas baju kurung pesak, which is dalam baju kurung pesak ni you akan belajar baju pesak buluh, gantung, riau, pahang. Okay, so semua tu dalam satu kelas yang sama. And then next kelas yang sesuai juga untuk newbies ialah jubah abaya cardigan. Okay, jubah abaya cardigan ni for those yang rasa macam complicated sikit lah kalau nak buat baju dan juga seluar, atau baju dan juga kain, you boleh start dengan jubah. Sebab jubah ni memang simple dan kita bagi extra lagi untuk cardigan dekat luar tu. Okay, and then next, kalau jubah daripada atas ke bawah terus, okay, tanpa potong dekat pinggang. Tapi kalau dress dia ada potongan dekat pinggang, which is start daripada pinggang, you boleh pilih nak buat efek kedutan atau circle atau lipatan. Okay, yang itu kelas dress. And then kelas yang keempat, you boleh juga join
kelas untuk baju kurung moden. Kalau baju kurung moden ni you nampak terlalu banyak extra efek, you boleh ignore efek-efek yang you rasa agak complicated. Contoh macam you tak nak buat bahu puff, you nak buat bahu biasa saja, masih boleh sertai kelas baju kurung moden ni. Okay, so next untuk yang bercollar. Okay, kelas yang kelima yang sesuai untuk newbies ialah kelas kemeja. Okey, kelas kemeja ni sesuai juga untuk newbies sebab Abel tak boleh nak suggest dekat you okey, newbies kena buat jubah sahaja dulu. Tak boleh buat macam tu sebabnya ada orang dia tak suka pun pakai jubah. Dia suka pakai jenis-jenis yang kemeja dengan seluar. So you boleh start dengan kelas kemeja dan seluar. Start dengan apa yang you suka pakai. Okey, so you hasilkan benda tu, you boleh terus pakai. And then kelas yang keenam, baju tidur. So misal katalah you kata macam maybe you nak start dengan baju tidur, so that if in case jadi tak jadi, you boleh pakai dekat rumah saja. Okay, and then next kelas yang ketujuh adalah kelas kebaya, pario. Okay, dan extra kelas yang ke-8 ni Abel bagi kelas untuk telekung. Okay, bila kita dah selesai, tadi tu kita dah discuss untuk baju-baju, sekarang ni Abel bagi extra lah. Abel bagi extra kelas untuk telekung. Telekung ni kita ajar step by step cara gunakan pola sehinggalah menjahit. Okay, cara nak jahit awning, cara nak jahit macam lace dekat bahagian dahi kita tu, lepas tu lace dekat bahagian hujung, and then macam mana nak ambil ukuran, everything semua. Juga ada extra zip sorok dekat bahagian dada. Okey, perasan tak kalau kita pergi masjid ke pergi surau mana-mana, kita nak simpan kita punya spek ataupun kunci kereta ke yang ringan-ringan sahaja, tapi dekat bahagian kain tak ada poket. So kita boleh simpan barang-barang berharga kita tu yang ringan-ringan dekat bahagian zip sorok bawah dagu, dekat bahagian dada tu. So macam mana nak jahit, nak hasilkan poket sorok dekat situ, diajar dalam kelas telekung. So conclusionnya, kita dah discuss dah efek dan juga teknik jahitan, okay, untuk hampir ke semua design baju wanita yang kita klasifikasikan kepada 8 classes. Okay, dan good news is kelas yang pertama, kelas baju kurung berpesak tu, okay, kita nak bagi percuma. Okay, you boleh search terus dekat Telegram. Masuk dekat Telegram, search dekat atas tu projek kurung pesak. Semua perkataan tu rapat projek kurung pesak, semuanya rapat. Dekat screen Abel dah tulis dia punya nama group. Okay, you boleh masuk dan study anytime. Semua modul dah sedia tersusun dekat dalam tu. Plus untuk kelas yang ke-8 telekung tu pun kita bagi percuma juga. Okay, untuk kelas yang ke-8 you search telekung sedondon. Okay, so kita ada 8 classes, 2 kelas percuma, kelas pertama dan juga kelas ke-8 percuma. You boleh terus masuk ke Telegram dan search nama group. Study anytime you want. Ada button discussion, boleh klik untuk sebarang pertanyaan semasa you study modul dekat dalam Telegram tu. Dan untuk kelas-kelas yang lain, contoh kelas jubah, dress, baju kurung moden, kemeja, baju tidur dan kebaya, yang itu adalah kelas berbayar, which is kita letakkan harga serendah RM13 sahaja untuk satu kelas. Dan untuk kelas-kelas ni kita jalankan dekat Telegram. Okay, now Abel akan explain dia punya mekanisme macam mana kita jalankan kelas jahit online di Telegram. So Telegram ni dia lebih tersusun berbanding platform yang lain. Means that kalau you subscribe, terlewat subscribe kita punya group, you masih boleh akses video-video yang sebelum-sebelumnya secara teratur dan tak tertinggal apa-apa modul. Okay, you boleh study anytime, ikut masa sendiri, dan ada button discussion dekat situ. You boleh klik dan tanya soalan. Nanti dalam masa terdekat, cikgu-cikgu dekat dalam tu akan bantu you untuk jawab soalan you. Dan sekali payment akan dapat lifetime access. Maksudnya tiada had penyertaan. Boleh study anytime, boleh masuk group anytime. Group tu tak akan di-delete dan modul dekat dalam tu pun kita tak akan delete. Okay, boleh study bila-bila masa you nak. Dan kelas jahit online ni dia fully video. Okay, fully video tanpa nota. Kalau you perlukan sokongan nota, Abel suggest you untuk subscribe ebook. Okay, sebab ebook tu dia ada nota yang you boleh rujuk. So macam mana berminat untuk subscribe kita punya kelas jahit online? So sekarang ni Abel akan tunjukkan lah. Okay, bagi you nampak design hasil baju yang dah siap dijahit melalui kelas-kelas yang kita sediakan ni. So you boleh pilih you nak masuk kelas yang mana, kontak kita cepat-cepat. Sementara sedang ada harga offer RM13 per kelas khas untuk bulan November sahaja.